Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 17 Disember 2020. Sabah menyokong penuh keputusan pengisytiharan Proklamasi Darurat Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini menetapkan PRK tersebut diadakan pada 16 Januari depan berikutan kematian penyandang kerusi berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkannya sebagai keputusan bijak memandangkan pandemik COVID-19 kini terus menjadi ancaman kepada rakyat Sabah. Menerusi kenyataannya di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji berkata hasrat kerajaan negeri kini hanyalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 sekaligus menyelamatkan nyawa rakyat Sabah. Pada 18 November lalu, proklamasi darurat di Parlimen P185 Batu Sapi turut diisytiharkan sekaligus membatalkan PRK kerusi itu sebagai langkah proaktif untuk membendung pandemik COVID-19. Sabah perlu menunggu keputusan Kementerian Kesihatan sama ada mewajibkan atau tidak pengambilan vaksin COVID-19. Ketika ini, vaksin berkenaan masih dalam fasa kajian dan perlu mendapat kelulusan kerajaan terlebih dahulu sebelum perancangan pengagihan dapat dilaksanakan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah mengadakan perbincangan awal dengan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan data asas penduduk dan golongan berisiko tinggi seperti petugas barisan hadapan, anggota keselamatan dan pertahanan. Pertama yang harus diberi keutamaan ialah frontliners. Tugas JKKNS ialah untuk memberi statistik begini jumlah frontliners dia. Kedua ialah jumlah yang berisiko tinggi atau orang yang sakit. Ini juga barangkali salah satu daripada keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Dalam kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, vaksin COVID-19 akan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia manakala warga asing akan dikenakan bayaran. Bagaimanapun, buat masa ini Kementerian Kesihatan belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai cas bayaran yang dikenakan terhadap warga asing. Kerajaan juga tidak bercadang untuk mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 namun hanya diberikan kepada mereka yang mengambilnya secara sukarela, terutama golongan berisiko. Mengenai situasi COVID-19 di negeri ini, Datuk Masidi memaklumkan Sabah mencatat pertambahan kes sebanyak 268, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 33,639 kes. 5 kematian direkodkan manakala terdapat satu kluster baru di Kota Kinabalu, iaitu kluster Bukit Punai yang merekodkan 5 kes. Sementara itu, seramai 459 pesakit dilaporkan sembuh. Cadangan tambahan vaksin ni memang baguslah. Sekarang ni pun dia punya kes masih tiap-tiap hari masih banyak. Kita pula semacam terancam lah, susah mau kerja, mau keluar kan. Kalau jadi dengan tambahan ni mudah-mudahan terkawal lah. Vaksin ni adalah salah satu paling penting lah untuk kita punya rakyat sebab semakin banyak vaksin yang akan dibagi kepada rakyat, kita punya COVID ni akan berakhir dan kita akan kembali ke normal biasa. Kalau ada vaksin tu, kita ni rakyat ni sokonglah kerana itu pun untuk kita juga. Kalau tidak ada, macam susah juga kita mau cari makan. BKP sana, SOP sana. Tapi bagi macam kami orang tua tu memang maulah. Terima kasihlah sama kerajaan kan. Perlu diteruskanlah dan dibagi kepada seluruh penduduk. Macam di Ladatu ni pun kalau adanya vaksin, kita boleh kurangkan lagi penyakit COVID, kita akan boleh kembali normal. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM diminta menaik taraf rangkaian menara telekomunikasi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telupit. Langkah menaik taraf rangkaian telekomunikasi sedia ada kepada rangkaian talian 4G demi memastikan rakyat dalam dun berkenaan menikmati perkhidmatan komunikasi lebih berkualiti.
Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bon J. Kurung berkata meskipun ketika ini terdapat penyambungan dari menara telekomunikasi dalam Mukim Nango, namun capaian internet agak susah untuk diakses dan menyukarkan penduduk mendapat maklumat terkini yang disalurkan melalui internet. Pengguna cuma boleh menelefon, membuat panggilan dan mesej biasalah. Tetapi menjadi masalah bagi untuk melayari internet. Kita minta kerajaan supaya menaik taraf menara yang sedia ada ini, supaya juga ada perkhidmatan seperti 4G supaya dapat mengakses internet. Selain menaik taraf, menara juga perlu dibina di beberapa kawasan dalam Dun Telupit yang masih belum mempunyai sebarang rangkaian telekomunikasi. Beliau ditemui RTM selepas meninjau perkhidmatan menara telekomunikasi di Kampung Rumidi Baru di Mukim Nango Telupit. Johnny Bon turut berharap agar inisiatif jalinan digital negara Jendela yang dilaksana kerajaan diperluaskan sehingga ke kawasan luar bandar di Sabah. Unit Tabung Darah Hospital Lahad Datu mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak yang ingin menganjurkan program derma darah bagi menambah bekalan darah di hospital berkenaan. Pegawai Perubatan Unit Tabung Darah Hospital Lahad Datu, Dr. Syihabuddin Rashbuddin berkata, ia penting bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Lagi-lagi pada musim COVID ini yang mana agak sukar untuk kami mendapat darah kerana ramai yang takut untuk datang derma darah, dan juga kami juga mengharapkan orang ramai dapat datang juga menderma darah dalam musim ini kerana walaupun musim COVID kami kerajaan Malaysia dan juga pihak KKM tidak mengabaikan pesakit lain. Beliau ditemui dalam program derma darah anjuran Eskom dan Hospital Lahad Datu di Lahad Datu. Sementara itu, penyelia penguasaan Eskom merangkap penyelaras program, Saimin Anggung berkata, kerjasama itu dilaksanakan sebagai usaha menambah bekalan darah selain memberi peluang kepada anggota Eskom untuk menderma darah. Program ini khas untuk bagi petugas-petugas PDRM dan askar yang telah bekerja di luar, maksudnya yang tengah menjalankan operasi juga parti di setiap zon. Untuk menambah bekalan yang semakin berkurangan di negara kita, semoga ia dapat membantu yang bagi orang yang memerlukannya lah. Untuk membantu majoriti yang mana memerlukan darah, ada peluanglah untuk kami menderma darah. Sebanyak 18 pain darah berjaya dikumpul dalam program ini. Sikap membantu golongan memerlukan terus subur dalam kalangan masyarakat sejak penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kali ini, petugas Barisan Hadapan Klinik Kesihatan Pekan Nabalu serta penduduk terjejas di sekitar Pekan Nabalu mendapat perhatian. Menerusi program tanggungjawab sosial korporat syarikat Kim Tech Chun Consolidated Berhad, pihak terlibat menerima sumbangan 1,200 roti. Now it gives us an opportunity to bagi sumbangan lah in terms of the bread that we produce, freshly baked, and for the people and for the Barisan Hadapan. Penyerahan sumbangan diadakan di Pekan Nabalu yang dihadiri pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Johniston Bangkuai. Usaha murni ini mendapat sokongan dan penghargaan Dato' Johniston selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kiulu. Kita berharap lebih banyak syarikat-syarikat, terutama sekali syarikat-syarikat yang sudah berjaya akan mencontohi apa yang dibuat untuk membantu atau memberi sumbangan kepada yang memerlukan makanan, terutama sekali pada ketika ini di mana ramai masyarakat penduduk kampung yang terkesan. Dalam majlis sama, Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Kiulu turut mengagihkan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Seramai 20,000 ketua isi rumah melibatkan golongan asnaf di Sabah menerima agihan barangan keperluan asas menerusi projek Rezeki Umat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Projek kendalian badan bukan kerajaan NGO My Fund Action Sabah itu melibatkan dana keseluruhan lebih RM250,000.
Bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, Ketua Bahagian dan Informasi MyFund Action Sabah, Salwa Naidin berkata, dana adalah hasil sumbangan ahli MyFund Action Sabah sendiri dan juga orang awam yang prihatin terhadap kesusahan golongan terjejas pandemik COVID-19. Dalam tempoh sama, dianggarkan lebih RM40,000 dibelanjakan NGO itu untuk menyediakan set kelengkapan seperti pelindung muka, peralatan perlindungan diri dan pelitup separuh muka serta cecair pembasmi kuman untuk kegunaan petugas barisan hadapan di hospital-hospital seluruh Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kita hantar di Kota Kinabalu, kita pergi juga bahagian Pantai Timur di Sandakan, Tawau, Lahadatu dan juga kita ada juga lah pergi bahagian pedalaman macam Keningau, Ranau dan juga Kota Belud lah. Dan baru-baru ni kita ada pergi 2 buah pulau, Pulau Bangi dan Pulau Mantanani. Itu kita JV dengan Maritim Sabah. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, MyFund Action Sabah turut mengagihkan barangan keperluan asas menerusi program rezeki umat dan keperluan petugas barisan hadapan yang dianggarkan bernilai lebih RM200,000. Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat, bantuan golongan B40 memperkasa usahawan niaga dan perluasan jaringan komunikasi digital. Itu antara harapan rakyat Sabah menjelang pembentangan Belanjawan Negeri 2021 pada Jumaat ini di Dewan Undangan Negeri Sabah. Rakyat Sabah yang ditemui yakin Belanjawan Negeri 2021 akan mengutamakan usaha membela kebajikan rakyat selain memulihkan ekonomi negeri yang terjejas COVID-19. Kerajaan boleh menjana lagi banyak pekerjaan, terutama mungkin satu special force. So kami actually boleh tanya makin banyak dan boleh bermanfaat dari sana. Penaik tarafan khidmat jalur lebar supaya semua pengguna dapat menggunakan sistem telekomunikasi ni dengan lebih baik dan lebih berkesan di seluruh negeri. Bukan sahaja di dalam bandar tapi juga di luar bandar. Golongan B40 ni saya harap mereka lebih fokus pada golongan ni lah sebab mereka yang paling banyak terjejas dari segi ekonomi, peluang pekerjaan. Saya mengharapkan lebih banyak bantuan-bantuan yang akan diberikan untuk rakyat Sabah terutamanya B40 untuk memudahkan mereka memohon untuk mendapatkan bantuan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat pagi, kita ambil suhu kan? Masa depan yang cemerlang seorang kanak-kanak bergantung kepada pemilihan makanan yang berkhasiat dan kaya dengan nutrien.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 17 Disember. Membanggakan, Sekolah Kebangsaan SK Temung di Serian menerima insentif berjumlah RM25,000 daripada kerajaan negeri atas kejayaan pasukan sekolah tersebut dalam Festival Filem Sekolah Antarabangsa Alvorada, Brazil. Insentif berkenaan disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping kepada guru besar sekolah tersebut, Cleveland Raiden, pada satu majlis ringkas di Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya, Kuching. Saya rasa bahawa kemenangan di tahap antarabangsa ini sudah tentu memberikan kita satu budaya. Anak kita ini boleh dididik dan diasuh sebagai satu perusahaan yang akan memberi manfaat kepada mereka. Mengulas lanjut, beliau berkata kejayaan dua murid berkenaan bukan sahaja atas bakat mereka dalam karya animasi tetapi juga kreativiti iaitu jalan cerita yang menarik selain turut diselitkan dengan budaya tempatan iaitu permainan batu seremban. Baru-baru ini dua murid tahun 5 sekolah itu, Magres Sawed dan Nabiatul Dania Zulfika Muhammad Zulfadli, mengharumkan nama negara selepas hasil karya bimbingan dua cikgu sekolah itu berjaya menempa nama pada Festival de Cinema Escola de Alvorada di Brazil. Mereka berjaya memenangi anugerah Best Film by Popular Jury bagi filem animasi pendek dalam kategori skala rendah menerusi karya bertajuk Batu Bijanji atau Batu Perjanjian dalam persahabatan dua orang kawan baik bernama Bibi dan Sarah. Sementara itu, Guru Besar SK Temung, Cleveland Raiden, berterima kasih kepada pelbagai pihak yang banyak membantu pihak sekolah dalam penyertaan pada festival berkenaan. Terima kasih kepada mereka yang terlibat, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita mengucapkan terima kasih kerana memberi sokongan PPD Serian, lebih-lebih lagi lah, dan semua staf dan kaki tangan SK Temung yang telah banyak membantu dalam menyiapkan filem ini dalam masa 10 hari. Manakala bagi Magres dan Nabiatul, mereka yang tidak menyangka akan dapat meraih anugerah pada festival itu berhasrat untuk menghasilkan lebih banyak filem animasi di peringkat sekolah menengah gelar. Saya memang tak sangka yang kami akan menang filem ini. Lagipun dekat Brazil tu jauh dan saya tu rasa bangga, rasa bersyukur dengan rezeki yang Tuhan bagi. Kami ingin meneruskan kejayaan ini sampai masuk ke sekolah menengah nanti. Masyarakat perlu menghormati keputusan kerajaan negeri yang menetapkan individu dari luar Sarawak masih perlu menjalani kuarantin apabila balik ke negeri ini, khasnya pada musim perayaan ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia dilaksana bagi mengawal jangkitan COVID-19 di negeri ini. Beliau yang juga ahli jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak berkata, tata cara itu masih dikuatkuasakan memandangkan ketika ini langkah tersebut dilihat efektif untuk mengawal penularan virus COVID-19. Walau bagaimanapun ujarnya, JPBN telah mengeluarkan tata cara kemasukan baharu pada 14 Disember lalu iaitu bersetuju mengurangkan tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 10 hari. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan pensanitasi tangan di Dewan Undangan Negeri Lama Putrajaya, Kuching. Sementara itu, pada majlis tersebut, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sarawak menyerahkan 20 kotak pensanitasi tangan kepada JPBN Sarawak serta risalah panduan penggunaan sanitasi tangan untuk mendidik masyarakat menggunakan cecair sanitasi tangan dengan betul. Selain JPBN Sarawak, persatuan itu juga turut mengedarkan pensanitasi tangan kepada kira-kira 100 agensi, jabatan serta badan bukan kerajaan di Sarawak. Dalam pada itu, setakat semalam, jumlah kes COVID-19 di Sarawak kekal 1,075 kes apabila tiada kes baru yang dikesan, manakala daerah Serian kekal berstatus kuning dengan 2 kes jangkitan tempatan.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan hanya satu kluster masih aktif di Sarawak iaitu kluster besi Kuching dengan kes positif kekal 12 orang termasuk kes indeks. Terdapat satu kes pulih dan dibenarkan discharge daripada Hospital Miri semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih di Sarawak sebanyak 1,046 kes iaitu 97.3% daripada jumlah keseluruhan kes positif yang direkodkan di negeri ini. Penggunaan teknologi baharu dalam bidang pertanian berupaya tingkatkan produk pertanian penduduk di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, para petani perlu memanfaatkan teknologi baharu untuk meningkatkan taraf dan sosioekonomi mereka. Selari dengan hasrat itu, beliau menyatakan kerajaan negeri amat menitik berat pembangunan pertanian dalam kalangan penduduk di kawasan luar bandar. Katanya lagi ini jelas dibuktikan dengan adanya program peruntukan fasiliti pertanian AFF yang merupakan satu inisiatif kerajaan Sarawak untuk merancangkan lagi sektor pertanian dan menjaga kebajikan masyarakat tani khasnya. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop di Rumah Amas Jikang Julau. Tambahnya, kerajaan Sarawak juga mempunyai banyak perancangan pembangunan untuk Dun Meluan termasuk mewujudkan pusat pengumpulan pertanian. Pada majlis tersebut juga turut diadakan sesi ceramah berkenaan teknologi penanaman terum asam dan halia secara vertigasi oleh pensyarah Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Mike Jiwan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak dijangka menerima sebuah aset baharu iaitu vessel KM Tun Fatimah tahun hadapan. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus mendedahkan kapal sepanjang 83 meter dengan kru seramai 50 orang itu sekarang masih dalam proses latihan di Pelabuhan Kelang. Jelas beliau, APMM memerlukan kapal yang besar untuk menjalankan operasi berikutan kapal tersebut boleh berlayar di laut dengan jangka masa yang lebih lama. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas pelaksanaan penentuan tahap kecekapan dan kesiapsiagaan PTKK APMM di Kuching. Jelas beliau, PTKK harus dijalankan sekiranya kapal telah menjalani senggaraan atau tidak beroperasi melebihi 3 bulan. Pertukaran melebihi kru kapal termasuk menerima aset atau kapal baharu. PTKK ini amat penting untuk kita laksanakan ke atas semua aset APMM di Maritim Sarawak khasnya lah. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sepanjang tahun ini sebanyak 67 vessel ditahan atas pelbagai kesalahan daripada 14,746 pemeriksaan ke atas vessel. Mengulas lanjut, katanya sebanyak 2 operasi telah dilaksanakan bagi memerangi kapal nelayan asing setakat semalam iaitu Op Naga Timur dan Op Kuda Laut. Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang akan memperhalusi pengurusan mangsa banjir yang lebih selamat terhadap petugasnya di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ia sebagai langkah keselamatan dalam pengurusan bencana sekiranya PPS diaktifkan selain menepati prosedur yang lebih teratur di PPS ketika berdepan pandemik COVID-19. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri JPBN Lawas yang mewakili APM Limbang, Pegawai Pertahanan Awam Lieutenant Nurul Nikmah Abu Samah berkata, perkara itu adalah keutamaan yang perlu dipatuhi petugas. Petugas di pusat pemindahan yang berdepan dengan mangsa-mangsa banjir yang kita tidak tahu status kesihatan dia macam mana, dan dari situ kami menyediakan kelengkapan PPE level 2 iaitu seperti face shield, apron dan juga glove lah semasa pendaftaran mangsa di PPS. Beliau berkata demikian selepas latihan simulasi pengurusan PPS di Dewan Masyarakat Mendamit Limbang. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM Limbang akan membantu agensi sedia ada mendepani individu di luar kawalan emosi yang mencetuskan kekecohan ketika proses pemindahan dan penempatan mangsa di PPS. Pegawai Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang, ASP Khairul Rizwan Ahmad bagaimanapun memberitahu tidak akan dibuat secara berperingkat dan bergantung kepada situasi semasa.
peringkat pertama, sekiranya mangsa ada menimbulkan kekacauan, tidak puas hati, di situ pihak JKM yang menyediakan diorang punya kaunselor penasihat untuk ambil tindakan pertama. Sekiranya masih juga di luar kawalan pihak JKM, barulah pihak PDRM akan ambil tindakan sewajarnya. Sementara itu, ASP Khairul Rizwan memberi jaminan mereka yang dipindahkan tidak perlu khawatir dengan harta benda, memandangkan rondaan tetap dilakukan selain berkolaborasi bersama agensi keselamatan lain seperti Bomba dan Angkatan Pertahanan Awam bagi memantau keadaan keselamatan rumah. Pasukan Tentera Darat Malaysia TDM dari Markas 1 Division berjaya menghalang cubaan masuk 5 pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini. TDM menerusi kenyataan media semalam memberitahu kejadian tersebut berlaku di 4 kejadian berbeza Selasa lepas di sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia. Kejadian pertama berlaku sekitar pukul 12.40 tengah hari di sektor Balai Ringin ketika sepasukan anggota sedang membuat pemeriksaan dan berjaya menahan 2 orang awam dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan ke Malaysia dari arah sempadan. Manakala kejadian kedua pula semasa anggota sedang melaksanakan operasi di sektor Lubuk Antu sekitar pukul 1.30 petang menjumpai 3 beg penuh berisi pakaian harian yang ditinggalkan di tepi pokok kelapa sawit yang dipercayai telah ditinggalkan sebelum melarikan diri. Sementara itu, penahanan ketiga berlaku sekitar pukul 3 petang di sektor Balai Ringin semasa kumpulan ronda berkenderaan yang bertindak atas maklumat risikan yang diterima berjaya menahan 3 orang awam dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan ke Malaysia dari arah sempadan antarabangsa Indonesia ingin merentasi sempadan Malaysia-Indonesia. Kejadian keempat pula berlaku di sektor Tebeduk sekitar pukul 5.30 petang. Anggota ronda turut menjumpai 10 beg guni penuh berisi pakaian, alat solek, ubat-ubatan dan rempah ditinggalkan di belakang rumah kosong tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Dengan itu, saya Abang Muaz Lia Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi.